Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kertas kerja yang telah kami buat, iaitu Etika dan Peradaban Islam, dan tajuk bagi kumpulan kami adalah konsep keadilan al-adil. Baiklah, sebelum memulakan untuk bahagian keperkenalan, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Baiklah, saya Muhammad Ikhwan Farhan bin Idriza, 2020892388. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Lutfi bin Muhammad. Nombor pelajar 2020475194. Assalamualaikum, nama saya Intan Muhammad binti Muhammad Syam. Nombor pelajar 2020812272. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan Haikal bin Iqmal Bakri, bernombor pelajar 2020852124. Dan terakhir saya Muhammad Arif bin Mansur, nombor pelajar 2020457266. Baiklah, seterusnya kita terus kepada pengenalan. Untuk pengenalan, dalam Kamus Dewan, perkataan adil itu ataupun al-adil telah membawa maksud menyebelahi pihak yang benar serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Dalam bahasa Arab sendiri, perkataan adil itu membawa maksud penyukatan, penimbangan dan penilaian atau penuntutan apa yang kurang daripada apa yang layak kepada seseorang. Adil juga boleh ditafsirkan sebagai perkara yang diwujudkan dalam diri sebagai lurus serta untuk melawan penindasan. Pada hakikatnya, keadilan adalah untuk memperlakukan seseorang ataupun orang lain sesuai haknya atas kewajipan yang telah dilakukan, ataupun seseorang itu mendapat hasil setimpal berdasarkan pertimbangan yang dipahami banyak hal dan sudut pandang sekeliling. Di dalam Al-Quran sendiri, di bawah surah An-Nisa ayat 58 telah dinyatakan, mafhumnya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Bahawa maksud di sini adalah setiap manusia perlu meletakkan keadilan itu sebagai nombor satu dalam setiap tindakan ataupun perbuatan mereka. Seterusnya saya akan terangkan tentang definisi dan konsep keadilan dalam Islam. Keadilan dalam Islam boleh dinyatakan sebagai satu sifat ataupun satu moral yang sangat titik beratkan dalam Islam. Ada juga bermaksud dalam Islam sebagai seimbang. Nilai ini sangat penting dan perlu diterapkan lebih-lebih lagi kepada pemimpin ataupun pekerjaan yang melibatkan keadilan. Seperti contoh, seorang hakim. Sifat keadilan perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Hal ini kerana dengan adanya keadilan dalam sifat seorang pemimpin, pemerintahan akan jadi lebih mudah dan negara akan menjadi lebih makmur. Mana dari adil dari yang tertulis dalam Al-Quran sendiri, yang bermaksud, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadilkan kamu, menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan. Dari maksud ayat ini sendiri telah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri telah bersifat adil kepada manusia kita sendiri, iaitu dengan tidak melebihkan atau mengurangkan apa-apa sifat atau sifat pada tubuh manusia kita sendiri. Kita akan bergerak ke 3.0, ini masalah kajian. Seperti yang saya dapat daripada rujukan, ada 3 jenis keadilan, iaitu keadilan dari segi undang-undang, keadilan dari segi sosial dan keadilan dari segi global. Yang pertama adalah keadilan dari segi undang-undang. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, wahai orang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi melarang dan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Jadi daripada ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa jika kita diberikan satu tanggungjawab atau diberikan satu peranan, kita harus menjalankannya dengan jujur dan amanah. Kerana dari segi undang-undang ini boleh diberi contoh sebagaimana pada waktu kini di mana pandemik telah berlaku dan undang-undang tidak boleh merentas negeri dan juga negara telah dikuatkuasakan. Tetapi dalam masa yang sama terdapat segelintir masyarakat yang mengambil peluang mereka untuk melanggar undang-undang begini. Jadi di sini keadilan undang-undang haruslah disamaratakan antara semua rakyat dan masyarakat.
Seterusnya ke keadilan sosial. Keadilan sosial ini adalah seperti interaksi antara peniaga ataupun pekerja awam dengan rakyat atau pelanggan. Jadi sebagai seorang peniaga yang kita tahu kita haruslah jujur dalam setiap urusan jual beli dan tidak melakukan apa-apa perkara-perkara buruk seperti memakan riba, mengambil rasuah ataupun mencuri daripada rezeki orang lain. Dari surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Jadi seperti yang Al-Quran sendiri terangkan, memakan benda yang haram ini adalah salah dan akan menjadikan darah daging kita haram. Dan terakhir, keadilan sosial global. Seperti yang kita tahu, isu yang semakin dilupakan oleh dunia ialah di antara Uyghur, Muslim dan juga Rohingya. Seperti yang kita tahu, kita juga sebagai manusia dan mereka juga sebagai manusia, kita merupakan golongan yang sama, iaitu makhluk Allah. Jadi kita haruslah bantu mereka dan untuk memastikan hidup mereka lebih aman dan tenang di masa akan datang. Jadi keadilan di antara setiap manusia yang saya katakan awal tadi haruslah diseimbangkan. Kerana di mata Allah sendiri kita semua hanya manusia biasa dan tiada yang dapat membezakan setiap golongan manusia, tidak kiralah menggunakan harta, pangkat ataupun lain-lain. Okay, seterusnya saya akan menerangkan solusi kaedah Islam dalam konsep keadilan. Okay, seperti mana tahu, Islam adalah agama yang dijaga secara keseluruhannya, termasuklah daripada segi individu, masyarakat dan negara. Di situlah Islam meletakkan batasan kepada umatnya yang perlu kita ikuti agar kita selamat. Antara solusi yang diajarkan Islam ialah, pertama sekali kita hendaklah memilih pemimpin amanah. Ketua atau pemimpin merupakan pangkat tinggi sebuah organisasi. Pemimpin yang amanah merupakan satu rahmat kepada sebuah negara, kerana pemimpin yang amanah pasti akan menjaga keadilan di negara itu, di mana ia sentiasa melindungi agama Islam pada setiap masa, menegakkan kedaulatan undang-undang dan menegakkan keamanan dalam negara. Dengan itu, pemimpin yang amanah perlulah mempunyai sifat-sifat ini. Antaranya ialah larangan melakukan kerosakan dan sebagainya. Supaya kenapa perlu ada pemerintah yang amanah supaya negara kita selamat dan dijaga, insyaAllah. Seterusnya, menghasilkan undang-undang negara lebih telus. Undang-undang negara ini memang sudah bagus, tetapi adakah semua sudah mengikutinya? Dengan ini, kita mesti menekankan undang-undang kepada semua lapisan masyarakat, di mana semua mesti mengikuti undang-undang yang telah diletakkan tanpa mengikut pangkat itu. Seterusnya, memupuk disiplin terhadap anak-anak. Seperti yang kita dengar, anak-anak merupakan kain putih ibu bapa yang mencorakkannya. Jadinya, satu contoh yang saya boleh ambil untuk mendidik anak-anak daripada kecil ialah dengan mengikuti langkah-langkah seperti orang Jepun, di mana sejak kecil lagi mereka sudah diajarkan untuk membersihkan kelas mereka sendiri, menepati masa dan menghormati guru itu sendiri. Jika kita mengikuti langkah-langkah ini, insyaAllah pewaris-pewaris negara kita juga akan menjadi insan-insan yang hebat pada masa akan datang. Baiklah, untuk bahagian saya adalah hikmah daripada solusi kaedah Islam. Baik, seperti yang kita tahu, dalam setiap solusi ada hikmah yang perlu kita dapat. Adalah yang pertama sekali iaitu setiap negara akan wujudnya satu ikatan silaturahim, kerana apabila pemimpin yang amanah dan menjaga keadilan dalam negara, kita dapat lihat yang ikatan antara masyarakat ataupun kaum semakin kuat. Baiklah, contoh yang saya boleh beri iaitu dalam firman Allah SWT, jangan kerana kebencian terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Baiklah, seterusnya saya
isi yang kedua yang saya dapat ialah hikmah kedua menerangkan tentang pemimpin keadilan. Seperti yang kita tahu, setiap negara yang mementingkan keadilan ini mempunyai pemimpin yang sangat pentingkan keadilan, kerana dengan pemimpin masyarakat akan mengikut apa yang pemimpin menyuruh mereka, iaitu menjadi orang yang memahami antara satu sama lain, iaitu tidak memikirkan orang itu lebih tinggi pangkat dia ataupun lebih rendah. Baiklah, dan akhir sekali iaitu contohnya saya boleh beri dalam isi ini ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memimpin negara Madinah dahulu yang mungkin kita dapat lihat pemimpinnya masyarakatnya sangat tidak memahami antara satu sama lain, tapi Rasulullah dapat menyelesaikan masalah dengan memimpin dengan adil. Baiklah, seterusnya. Baiklah, untuk kesimpulan, sebenarnya Islam merupakan satu cara hidup sempurna yang menyediakan pelbagai aspek bagi memberi ganjaran pahala yang besar kepada golongan pemerintah yang telah berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Keadilan ini tidaklah terbatas hanya untuk golongan atasan saja seperti golongan raja. Unsur utama yang sering menjadi peraturan kepada golongan pemerintah sendiri adalah berkaitan persoalan tentang keadilan kepada masyarakat ataupun golongan bawahan yang sering ditindas oleh golongan mereka sendiri, iaitu golongan atasan. Kita semua tahu bahawa golongan atasan mempunyai pelbagai keistimewaan, antaranya daripada keturunan, kekayaan, harta benda maupun kekuasaan. Pada masa yang sama, golongan atasan yang berlaku adil dalam pemerintahannya perlu memikul tanggungjawab dan amanah yang berat terhadap rakyat agar keamanan negara kita terus harmoni. Jelaslah di sini bahawa konsep keadilan perlu diambil serius agar tiada lagi masyarakat yang tertindas ataupun terpedaya dengan golongan atasan yang tidak bertanggungjawab ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.